اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال kita Al-Misbahul Munir, muka surat 6 yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keenam daripada 6 rukun iman, percaya dengan qada dan qadar, beriman dengan qada dan qadar. Dengan maknanya qada itu, makna qada penentuan yang telah menentu akan dia, akan penentuan oleh Allah Ta'ala, menentu oleh Allah ni dengan iradah. Itu qada, penentuan, penetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dan iradah. Jadi qada, ketentuan, ketetapan, keputusan susunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dan iradah, penentuan, ketetapan azali sedia kala. Itu qada. Dan makna qadar itu, makna qadar pula takdir Allah. Maksudnya, maksud takdir Allah, perbuatan, pekerjaan yang telah perbuat akan dia akan perbuatan, yang telah kerja akan dia akan perbuatan oleh Allah. Allah perbuat, Allah kerjakan dengan kudrahnya, dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada, ketentuan iradah, qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Maka percaya dengan qada dan qadar itu, maknanya, makna kata percaya dengan qada dan qadar, mengaku putuh di dalam hati seseorang, berpegang kejap di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat, sama ada perkara itu baik ataupun jahat, segala perkara yang berlaku sama ada baik ataupun jahat, segala perkara ni semuanya, itu takkid kuat lagi, semuanya, semua segala perkara yang berlaku tu berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dan iradah, itu qada. Dan dengan menjadi Allah akan dia akan segala perkara yang berlaku menjadi oleh Allah yang bersifat dan kudrah, itu qadar. Beriman dengan qada dan qadar dengan makna kita berpegang kejap di akidah kita bahawa segala-gala perkara yang berlaku, sama ada perkara baik ataupun jahat, sama ada perkara besar ataupun kecil, sama ada perkara yang berlaku di bumi ataupun di langit, tidak terkecuali walaupun satu perkara yang sebesar zarah sekalipun, melainkan yang berlaku itu adalah datang daripada kehendak Allah, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi kira-kira cerita kelas yang terdahulu nak masuk pada persoalan qadar, perbuatan Allah. Cuma kelas hak lepasnya pergi kepada pembicaraan bab redha. Itu bukan pembicaraan bab tauhid. Bab redha dengan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ketaatan batin. Itu ketaatan batin dalam ilmu tasawuf. Pembicaraan kita adalah berkaitan dengan tauhid, iman, akidah. Ini pembicaraan kita. Tapi minggu lepas saya pergi kepada persoalan redha, sebab saya telah sebut sebelum ni dalam kitab Faridatul Faraid, dalam pembicaraan qada dan qadar, dalam kitab Faridatul Faraid memang kitab tauhid,
tetapi di dalam tu didatangkan pembicaraan berkaitan dengan redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala, yang mana perbicaraan redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala waktu kita buka dalam kitab tasawuf, contohnya dalam kitab Penawar bagi Hati, sifat mahmudah yang ke-9, redha dengan qada Allah. Redha dengan makna terima, jangan i'tirad, jangan persoal, jangan bangkang. Itu mana redha. Jangan i'tirad. I'tirad ni jangan duduk persoal lah. Kenapa begitu? Itu persoal. Redha, terima. Redha ni bahasa Arab, tapi kalau bahasa kita pun redha jugalah. Jadi redha dengan qada Allah ni adalah ketaatan batin. Ketaatan batin. Yang mana pembicaraan bab redha dalam ilmu tasawuf ni didatangkan dengan ayat-ayat Quran, didatangkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ayat Quran, radhiyallahu anhum wa radu an. Di hujung surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu an. Redha oleh Allah Ta'ala daripada mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang baik. Wa radu an, dan redha oleh mereka yang beriman daripada Allah. Kita orang beriman wajib redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia sebelum tu, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah, tu kan? Sebelum dalam surah Lam Yakunil Ladzi tu, surah Bayyinah tu, innal ladzina amanu wa amilus solihat, mereka yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka yang beriman dan beramal soleh ni adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an, dan redha mereka itu. Siapa yang redha daripada Allah ni? Mereka yang beriman dan beramal soleh, redha daripada Allah Subhanahu wa taala, segala-gala perkara yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang redha akan qada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beruntung, dan orang yang tidak redha akan qada Allah ini di kalangan orang yang celaka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati ibni adam ridahu bima qadallah, wa min syaqawati ibni adam sakhatuhu bima qadallahu lah. Daripada bertuah beruntung manusia anak Adam ialah redha dengan barang yang diqadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setengah daripada celaka manusia anak Adam, murkanya, tidak redanya dengan barang yang qada oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Tapi redha bukan dalam ilmu pegangan, redha bukan termasuk dalam pembicaraan rukun iman yang ke-6. Ini pembicaraan berkaitan dengan ketaatan hati. Cuma dalam kitab dia kait dengan pembicaraan bab qada Allah Subhanahu wa taala adalah pergi kepada persoalan qada ni, ada qada yang baik, ada qada yang jahat. Tapi nak memahami pembicaraan bab redha ni, ni kena khususlah dalam kitab tasawuf, kitab contohnya kitab Penawar bagi Hati. Tetapi pembicaraan bab redha dengan qada Allah ni dia tak lari daripada pemahaman kita hak di rukun iman yang ke-6 juga. Yang pertama, kita beriman segala-gala perkara yang berlaku adalah qada Allah. Tu. Ini akidah kita rukun iman yang ke-6, segala-gala perkara yang berlaku, sama ada baik, sama ada jahat, datang daripada qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas.
Itu poin rukun iman yang keenam. Benar kita pergi pula pada pegangan ahli sunnah wal jamaah, wajib kita isbatkan, wajib kita letakkan di akidah bahawa kita ada ikhtiar, pilihan, kemahuan, kehendak hati, dan kita ada kasbun, usaha, perbuatan, pekerjaan kita. Ini ahli sunnah wal jamaah. Tetapi ikhtiar dan kasbun kita, usaha kita tetap duduk di bawah segala-gala perkara yang berlaku, qada dan qadar Allah. Walaupun disandarkan pilihan dan perbuatan kepada kita, tapi pilihan dan perbuatan kita tetap terikat di bawah qada dan qadar Allah. Sebab poin di rukun iman yang keenam, segala-gala perkara yang berlaku, sama ada baik ataupun jahat, datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tak faham sini pula. Sebab mana-mana rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah, atau poin dia. Kemudian apa kehuraian dia, tafsilan dia. Beriman dengan Allah tu panjang di situ pula. Beriman dengan malaikat, itu poin rukun iman yang kedua. Apa maksud beriman dengan malaikat? Panjang pembicaraan dia. Termasuk juga beriman dengan qada dan qadar. Beriman bahawa segala-gala perkara yang berlaku tidak terkecuali walaupun sekecil zarrah sekalipun, malaikat yang berlaku tu qada dan qadar Allah. Ni rukun iman yang keenam. Kemah mati situ dulu. Boleh dipergi tafsilan pula di mana kau letak peranan kita yang dinamakan ikhtiar dan usaha. Maka ahli sunnah wal jamaah berpegang kita ada ikhtiar, kita ada usaha, tetapi jangan duk rombok rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenamnya, segala-gala perkara yang berlaku tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, melainkan qada dan qadar Allah. Berarti pilihan dan perbuatan kita pun tetap qada dan qadar Allah. Kalau pilihan dan perbuatan kita tetap terikat dengan qada dan qadar Allah, pilihan apa seumpama tu, jangan ada persoalan lah. Kita wajib berpegang kita ada pilihan dan perbuatan kerana ayat-ayat Quran menyandar perbuatan kepada kita. Setakat tu sahaja. Tapi hakikinya pilihan dan perbuatan kita tetap duduk di bawah rukun iman yang keenam. Segala-gala perkara yang berlaku, baik dan jahat, semuanya qada dan qadar Allah. Maknanya ikhtiar usaha pun tetap duduk di bawah rukun iman yang keenam. Jangan duduk lucu waktu pula. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah wajib kita isbatkan kita ada pilihan dan perbuatan. Yang pertama rukun iman yang keenam, kita berpegang segala-gala datang dari qada Allah. Yang kedua, kita akidah ahli sunnah wal jamaah wajib kita isbatkan di akidah kita ada pilihan dan perbuatan. Jadi kita nak pergi pada pembicaraan bab redha ni, pergi pada dua tadilah. Pergi kepada dari sudut dari aspek dia panggil ni, dari segi qada Allah satu, dari segi dari sudut pandang orang panggil. Dalam kitab Penawar Bagi Hati depan saya ni didatangkan ayat bahawasanya kufur dan maksiat itu qada Allah tu ada baginya, bagi kufur dan maksiat dua pihak. Dua pihak. Dua pihak. Dua pihak ni mana dua segi lah. Ada. Kita dia panggil dua pihak. Mana? Pihak yang pertama bahawasanya kedua kufur dan maksiat dengan qada Allah. Maka daripada ini pihak wajib kita redha dengan keduanya, dengan kufur dan maksiat. Kerana hakikatnya kita redha dengan qada Allah, bukan redha dengan kufur dan maksiat. Dan pihak yang kedua bahawasanya kedua kufur dan maksiat dengan usaha dan ikhtiar seseorang yang berbuat maksiat. Maka daripada ini pihak wajib kita benci daripada keduanya, daripada kufur dan maksiat, dan wajib kita larang daripada keduanya, kedua kufur dan maksiat. Dia panggil
dua pihak. Dua segi, dua aspek. Dua sudut ke apa? Jadi kita balik pada pegangan kita. Rukun iman yang keenam, kita beriman segala-gala baik dan jahat qada Allah. Selesai situ. Kita ahli sunnah jemaah wajib kita berpegang, kita ada pilihan dalam perbuatan. Ada perkara. Ni pegangan kedua-dua ni ada ni. Kita pergi pada persoalan redha, dia akan tak lari daripada pegangan kita ni. Jadi pembicaraan bab redha, terima hati dengan segala qada Allah, qada baik tak ada timbul persoalan lah. Tapi qada jahat, kufur dan maksiat. Dia kita pernah bagi hati ni. Cerita bab kufur dan maksiat. Jadi dia panggil dua pihak, dua segi. Pandang dari sudut ini qada Allah, wajib kita kena redha. Jangan ada persoalan. Contoh yang realiti berlaku dalam dunia kita. Sebabnya 3/4, 4/5 ahli dunia adalah Allah Ta'ala qadakan kufur. 3/4 lah, kita buat 4/5 gitulah. 3/4 ahli dunia Allah qadakan kufur. Betul? Kita nak persoal. Kenapa Allah? Tak ada persoal. Itu semua sesunat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sudut qada. Tapi dari sudut orang kafir tadi ni memilih kekafiran dengan ikhtiar dan usaha, maka wajib kita benci. Wajib kita benci, haram kita redha, tak boleh redha. Dari sudut yang berbeza. Sekarang ni berlaku macam-macam musibah, berlaku bagai-bagai kejahatan. Semua kejahatan yang berlaku ni, kucalana yang berlaku ni, wahara yang berlaku, qada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terima. Tak sudah bersoalan kenapa Allah Ta'ala mengqadakan bumi para anbiya, bumi Palestin, bumi Syam, bumi para anbiya. Kenapa Allah qadakan jadi huru-hara seumpama tu? Jangan ada persoalan. Itu qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dari sudut berlaku berlaku huru-hara tu datang daripada kejahatan manusia, wajib kita benci. Dari sudut pilihan manusia, perbuatan manusia yang melakukan kerosakan atas muka bumi, kita wajib kena benci. Haram kita redha. Ini dari sudut yang berbeza. Tapi dari sudut datang dari qada Allah, jangan kita persoalan. Ini kita cerita dua perkara. Yang pertama, dari segi pegangan kita tetap dah. Apa yang berlaku adalah qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasawufnya kita redha. Kemudian bab syariat zahir, cari jalan perjuangan untuk mengatasi apa yang berlaku, itu bab syariat zahir. Ini kena susung antara tiga bahagian agama dalam kitab kita ni. Tiga bahagian agama dalam kitab: Islam, iman dan ihsan. Nak bawa agama kena faham poin ni. Islamnya, imannya, ihsan, nak bawa agama. Nak bawa agama kena faham molek sini. Tak faham sini nak bawa agama macam mana? Sebab kita diperintah, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Kita diperintah masuk dalam agama secara keseluruhan. Kita kena terima bahagian Islam, kita kena terima bahagian iman, kita kena terima bahagian ihsan. Jangan sesekali turut jejak langkah syaitan. Mana jejak langkah syaitan? Masuk pada agama tidak secara keseluruhan. Tidak ambil ketiga-tiga komponen agama. Islam, iman dan ihsan itu jejak langkah syaitan. Bila jejak langkah syaitan ni sesatlah. Bila tidak ambil ketiga-tiga bahagian. Jadi antara pegangan, antara syariat zahir, antara syariat batin ni, dia kita kena letak molek.
saya ada terbaca apa yang berlaku di Asia Barat tu. Dia kata skrip yang diatur oleh Allah. Itu bahasa dia lah. Skrip yang diatur oleh Allah, dengan makna yang berlaku tu datang daripada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat dia seolah-olahnya jangan duduk nak macam biar sudahlah. Contoh, apa yang berlaku, yang mana orang Yahudi akan dibunuh di bumi Palestin contohnya, yang mana dahulu orang Palestin sudah dihalau. Jadi sabdaan Nabi SAW tu, kalaulah tidak berlaku, jadi mustahil sama sekali. Jadi qada Allah, skrip Allahnya Tuhan atur, orang Yahudi nak balik ke bumi Palestin juga. Betul lah. Itu adalah susunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Yahudi itu sendiri, selain daripada sama ada nak duduk di Palestin ataupun dunia tahu ada satu negara yang tidak ada penghuni di Afrika, duduk situ boleh aman damai, sebab tak rapah orang. Tapi dia tambah juga, dia nak balik juga ke Palestin. Walahal orang Yahudi tahu bahawa mereka akan dibunuh di bumi Palestin. Jadi mereka ni orang panggil macam nak cabar lah. Dia sungguh kedok. Orang panggil apa ni? Tapi dia nak cabar, dia sungguh kedok pun, dia cari juga pokok apa tu? Panggil apa? Pokok apa? Zakung mana pula? Oh, jauh lagi. Pokok apa? Rarqat. Satu-satunya pokok yang tidak beritahu bahawa Yahudi ada di belakang dia. Kenapa Yahudi tanam pokok ni? Kalau dia tak percaya kepada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa dia mari di situ juga? Ini pengawal Yahudi. Berapa kerah pedas? Apa panggil? Kerah pedas. Dia tahu dah binasa, tapi aku nak adab juga. Nak adab macam mana? Nak biar jadi hak Nabi kata salah, tapi dia ke mana pun perut dia nak terima juga tu. Nak terima juga. Tapi macam dia nak mencabar. Dia tahu dah langkah ni langkah maut. Lah, panggil langkah maut. Langkah maut lah. Tapi bundurnya tidak. Langkah maut lah. Kalau bundur, jatuh maruah. Pasal Yahudi belakang ni tahu dah salah, bundur lah. Ada. Mau pun mau lah. Ada nak cabar Tuhan. Jadi susunan Allah belakang tu. Jadi orang Arab jadi jual tanah kepada orang Yahudi. Ini dari sudut qada Allah. Dari sudut syariat zahir, diharamkan jual tanah pada orang Yahudi. Haram tu tetap haram. Itu dari sudut syariat zahir. Kemudian apabila berlaku sampai macam sekarang ni, memang qada Allah. Mereka berkenaan di bumi Palestin, mereka wajib redha, mereka wajib sabar. Sebab itu semua datang daripada qada Allah, ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syariat hati. Tetapi mereka tetap wajib berjuang. Itu syariat zahir. Kena tak molek ni. Bab pegangan apa yang berlaku tu qada Allah, itu iman. Redha sabar itu ihsan. Berjuang itu adalah hak zahir, syariat zahir Islam. Ada ketiga-tiga ni barulah agama yang sebenar, bukan ikut jejak langkah syaitan. Tiba-tiba seolah-olahnya apa yang berlaku di Asia Barat, di bumi Palestin, di bumi Syam, Syria, itulah skrip yang diatur oleh Allah. Terima, memang kita terima. Itu qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bab syariat zahir, macam mana mereka nak berjuang, macam mana kita nak membantu, itu bab syariat zahir pula. Itu contoh perkara yang berlaku kepada mereka.
Sama juga Islam, iman dan ihsan ini kehidupan agama kita, kehidupan harian kita, tak lagi daripada 3 bahagian ni. Contoh, kalau kita kena musibah, contohnya berlaku kecurian, kita balik rumah kitanya, orang naik berlaku kecurian. Dari segi pegangan kitanya, Masya Allah, kita kata buka pintu tengok Allah berserapoh apa berserapoh tau, kucalana inilah, buka je Masya Allah, tebik mulut kita. Kenapa ni? Ini semua perkara yang diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi tasawufnya, bila qada Allah, kita wajib redha, wajib sabar. Dari syariat zahirnya, kita kena cari jalan lah. Kita ripuk ke, kita tanya orang ke, kita itu syariat zahir. Kita semayang ajak ke, itu usaha kita, itu syariat zahir. Bukan mana redha kita senyap lagi ripuk, kita ripuk lah. Tapi kalau ripuk pun kecil sangat, wali-wali pun tak layan, malah hari ripuk. Jadi kalau ripuk pun habis masa juga, jadi pun tak mau ripuk. Hak redha tetap redha dah, ripuk ke tak ripuk, hak redha bab hati. Ripuk tak ripuk ni bab asbab zahir. Dia ada 3 belaka tu. Contohnya kita diuji dengan sakit, itu semua qada Allah. Bila sakit tu qada Allah, kita wajib kena redha. Jangan ada persoal, bapalah Tuhan buat sakit ni, kita orang mayabang tak tinggal, baik kitanya. Ramai lagi orang jahat tu buat sakit orang tu lah, buat sakit kita orang baik ni. Itu tak redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Kena redha, wajib redha, wajib sabar. Tapi syariat zahir kitanya berobat. Nabi perintah fatadawau, maka hendaklah kamu berobat. Jangan duk lok biar gitu. Hendaklah kamu berobat. Berobat tu syariat zahir. Masa kita berobat, kita tawakul, berserah hati kepada Allah, itu syariat batin. Sembuh, kita bersyukur, syariat batin. Tak sembuh, kita redha sabar, syariat batin. Berobat, syariat zahir. Pegangan kita sakit tu qada Allah, itu bab akidah. Bukan maknanya redha Tuhan menentukan kita sakit, lepas tu mana tak berobat. Berapa tak berobat? Redha, itu jahil. Redha bukan makna kita meninggalkan syarat zahir. Redha bukan makna kita tidak berobat. Redha bukan makna kita tidak berusaha untuk mengelakkan kita dimudarati oleh orang lain. Kita berobat, berusaha kita mengelak diri kita daripada kena kemudaratan, itu syariat zahir. Redha bukan makna berdiam diri, sebab redha bukan hak zahir, redha hak hati. Hak zahir usahalah. Kenapa tak berobat? Sebabnya kerana habis modal. Itu lain cerita. Sebab apa tak berobat? Redha. Dah sebelum ni berobat kata riti, redha ke tak? Redha tetap dah. Berobat tak berobat, itu bab syarat zahir. Sebab apa tak berobat? Kerana redha. Salah jawapan. Kenapa tak berobat? Masalahnya tak ada belanja dah, habis licin dah. Sebab apa tak berobat? Doktor kata balik baca Yasin je. Gitu. Tak ada arah dah. Gitu je lah. Bukan kata apa tak berobat? Sebab saya redha. Salah jawapan. Redha tetap dah, sama ada berobat ataupun tidak, itu bab syariat zahir. Tengok kepada manfaat lah. Adapun bab redha, itu bab syariat hati. Ini ketiga bahagian: Islam, iman dan ihsan. Tapi pembicaraan kita lebih kepada persoalan ketentuan jahat. Persoalan ketentuan jahat, maksiat contohnya. Kita dahulunya tidak solat, itu semua qada Allah, kita terima. Sekarang ni kita kena qadaknya banyak semayang, terimalah.
itu bahagian kita. Yang ada persoalan lah. Kita redha itu sesunat Allah. Tapi tak solat kita tu pilihan dan perbuatan kita. Dari sudut tu kita wajib bertaubat. Salah satu rukun taubatnya kena qada balik solat tu. Kalau maksiat tu dilakukan oleh orang lain, maksiat dilakukan oleh anak kita contohnya, dari sudut qada Allah kita, dari sudut perkara tu datang dari Allah, itu pegang kita dah. Kita pandang dari sudut datang dari qada Allah, kita kena terima. Dari sudut anak kita yang buat maksiat ni pilihan dan perbuatan dia, wajib kita kena marah, wajib kena hukum, wajib kita kena cegah, haram kita redha. Dari sudut pilihan dan perbuatan anak kita melakukan perkara maksiat, dari sudut ini datang dari Allah, kita kena redha. Sebagai contohlah, kadang-kadang kena balak musibah dalam keluarga. Ada hak peseng, ialah peseng hak nyakit tak ada ubat ni lah, nyakit dadah contohnya. Dari sudut pegangan kitanya qada Allah. Bila datang dari qada Allah, kita wajib kena redha, terima. Itu redha dari sudut qada Allah. Dari sudut bahan dadah ni pilihan dia, perbuatan dia, wajib kita kena marah, wajib kita kena nasihat, wajib kita kena cegah. Maknanya kita sebagai bapa tenanglah sebab kita redha. Hak masalah kita marah, kita nasihat, itu syariat zahir. Kita boleh pahala marah, boleh pahala nasihat. Kemudian sama ada dia terima tak terima nasihat kita, taufik hidayah bukan datang daripada kita. Taufik hidayah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak sudah pening-peninglah, bukan kerja kita. Kerja kita nasihat, marah, cegah kalau mampu. Lepas tu dia ikut tak ikut, dapat taufik ke tak dapat taufik, itu bukan kerja kita, itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita duduk pening kepala, bukan kerja kita pula. Jadi dari sudut apa yang berlaku tu qada Allah, kita redha, terima. Tidur malam tetap lena. Tapi kalau kita tidak redha sekalipun, benda yang berlaku tetap sama sahaja. Ke ada berubah? Kita tak redha, duduk mecok, sama je. Kita tak redha, berdosa. Perkara masalah sama. Tapi kalau kita redha, hati kita tenang, kita terima, itu semua ujian daripada Allah. Anak-anak lain comel, hak ni seorang je bermasalah, kita terima ini sesunat Allah. Kita redha tu pahala wajib, bukan pahala sunat. Hak kita duk marah blebel tu dari sudut itu kelakuan dia, pilihan dia, perbuatan dia. Kita marah blebel, lepas tu dia tak peduli je, itu taufik hidayah daripada Allah. Lepas tu kita duk blebel tu, tak puas ke? Puas apa? Blebel, nasihat, marah, pahala. Puas dengan pahala. Tak jadi apa? Jadi tak jadi, taufik hidayah bukan daripada kita. Kalau di situ tak ada benda kita. Lepas tu kadang-kadang orang tua ni dia ada macam-macam masalah. Macam-macam masalah. Hak anak lagi, hak menantu lagi, masalah cucu lagi. Anak-anak duk goyak masalah rumah tangga daripada mak dia, mak ayah dia. Tapi mak ayah dia ada iman, imannya kuat, redha, itu semua sesunat Allah, tenang je. Lepas tu dia sekadar bagi panduan macam mana jalan nak menyelesaikan masalah, ambil lagi panduan. Tapi kehidupan mak ayah tak terganggu sebab apa? Itu semua susunan Allah, bahagian masing-masing. Mak ayah redha, terima. Hak mana jalan nak menyelesaikan masalah, itu syariat zahir. Hak bak redha tetap redha, tenang. Nah, tidur malam lena. Tapi kalau mak ayah tak redha, mak ayah tak sabar, anak pula duk ngadu, gelepar nak pergi KL lalu dah. Gapa ni gerang ni lama duduk mau kena tu ni. Ni gerang nak pergi ngamuk Dia ingat ke dia segar sangat kali. Macam-macam nyakit dia ada. Bangun baik rebah, ada pening kepala dah. Nelang. Kalau
Kalau mak ayah seumpama ni redanya tidak ada, sabarnya tidak ada, jangan duk mengadu masalah. Tapi kalau mak ayah kita ni redanya kuat, sabarnya kuat, kita mengadu masalah sebab kita nak tahu jalan macam mana nak mengatasi masalah. Lepas tu nak jadi reda sabar tu. Tu bukan jadi buat gitu. Cerita atas kertas semua orang boleh cerita. Tapi saat Tuhan uji, timbul dak sabar, timbul dak reda, itu bergantung kepada kekuatan dalaman masing-masing. Bukan kepada sedap cakap, kepada kekuatan dalaman masing-masing. Kalau iman dia kuat, mari daripada amal ibadah yang dia lakukan, apabila diuji saja, dia sabar, dia reda. Hak masalah terkejut, masalah terduduk, itu manusia. Terkejut, terduduk siapa? Itu manusia. Keluar air mata, itu manusia. Tahu kan cerita benda musibah? Tiba-tiba dia pun mengilah, senyum, mengilah. Tu bahaya tu, tu kena ikut tu. Jangan lock. Ikut. Dia ngaji tinggi tu. Dia reda kuat. Nak cerita musibah, dia senyum, dia ketawa. Tu bukan manusia tu. Tu kena ikut. Dia pasal lain. Faham tak? Maknanya kalau kejut terduduk, itu manusia. Tapi permulaan Tuhan uji ni, dia reda, dia sabar, itu alamat orang ni imannya kuat. As-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran yang sebenar-benar adalah ketika mula-mula tu. Mula-mula dicuba tu. Itu kesabaran yang sebenar. Kalau mula-mula tu gelepor, ngamuk, urut belakang, sabar haji, sabar. Tak kena kemung. Kalau kena kemung, dibidah balik marah kitanya. Sedap. Kena ke orang duk sabar. Kalau kena kemung mana? Sabar. Lama dia pun tenang. Astagfirullah. Allah lah apa terlajak saning. Maknanya timbul kesabaran kemudian. Maknanya apa tu? Kena korek sikit. Imam duk dalam. Duk subuh mana tu? Dia kena gosok. Timbul lah. Tapi kalau iman kuat sungguh, hak permulaan tu sabar dah. Itu kekuatan dalam masing-masing. Ini bukan benda yang hanya cerita-cerita atas kertas, teori, bukan ni. Tuhan akan uji masing-masing. Jadi reda sabar atas semua perkara. Tapi persoalannya perkara yang maksiat tu. Kita reda terima, itu semua ujian daripada Allah. Macam contoh tadilah, main dadak tu ujian daripada Allah kepada keluarga kita. Tapi reda bukan makna kita senyap. Kita usahalah mai ajak kita agai tahu ke, berobat ke, macam mana ke. Tapi kita punya hati tenang sebab kita reda, kita sabar. Sebab kalau tak reda, tak sabar pun perkara tetap berlakunya sama sahaja. Jadi kalau tak reda pun rugi saja je. Ada orang ini bukan, ni kita musibah ujian, bukan dia kalau ini musibah ujian ni kita mudah nampak sakit contoh tadi. Kalau kita nak kena jaga molek bab maksiat tu, reda dari sudut mana? Wajib kita kena marah, wajib kena benci dari sudut mana? Faham tak? Kalau bab musibah penyakit ni kita boleh nampak lah redanya di mana, sabarnya di mana. Ada satu kisah perempuan tak kahwin lagi, dia aksiden, kaki dia kena lenyek tak panggil tak? Kena pijak di tayar lori, lenyek lah. Mana cacat lah. Budak puan comel, tak nikah lagi, tiba-tiba kaki tak ada. Tapi bila dia sedar daripada pensang dia tu kaki tak ada, bila cerita tenang je. Tenang. Itu panggil sabar, reda, kuat. Tenang je dia. Dan kalau tak tenang pun, nak gelepar, nak enjar, nak nopak, nak apa pun, kaki tak ada juga. Ke kalau nopak apa, tubik kaki, tak apa juga gitu. Tenang je dia.
Dah kira budak muda, tak ada kaki. Siapa nak kira-kira lah. Bukan tak ada kaki saja, siapa di lutut. Siapa di lutut tak ada. Kena lenyek. Dia bawa motor, kena lenyek di lori ke gitulah. Mana bila sedar, tenang je. Ini panggil reda sobornya kuat. Tapi kalau reda sobor tak kuat, kena cocok obat penenang pula. Dia gelepar tu tambah sakit pula. Kaki sakit dak. Dia gelepar pula tak sakit. Kaki dak tumbuh dak. Gelepar kau sakit, kena cocok obat penenang. Kena orang jaga pula. Jaga ni. Kan di terjun bangunan kan. Hospital ni tinggi ni. Tapi itu bergantung kepada kekuatan dalaman masing-masing. Keimanan masing-masing. Sebab tu sahabat dia mengaku beriman. Maka Nabi tanya, apakah alamat kamu beriman? Jawab sahabat, nashkuru alal ghakha wa nasbiru alal bala wa narda bimawaqi'il qada. Kami syukur atas kurniaan. Kami sabar atas ujian. Dan kami redha dengan apa yang diqadakkan oleh Allah, dengan apa yang berlaku. Wa narda bimawaqi'il qada. Dan kami redha dengan apa yang berlaku yang diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kami syukur, ujian kami sabar. Apa yang Tuhan qadakkan kami redha. Nabi kata mukminun wa rabbil Ka'bah. Ini baru orang beriman. Orang beriman yang kuat. Bukan mana orang tak syukur tu kafir, bukan. Bukan mana orang tak sabar tu kafir. Imannya tak kuat. Iman yang sempurna ada syukur, ada sabar, ada redha. Redha pada semua perkara yang berlaku. Termasuk redha dengan perkara yang maksiat. Tapi redha dengan perkara maksiat, redha dari sudut qada Allah Subhanahu wa taala, dari sudut ikhtiar dan perbuatan kita, maka haram kita redha, wajib kita benci, wajib kita kena cegah. Itu dari sudut pilihan dan perbuatan kita. Macam mana? Itu cerita bab redha. Sama kalau cerita dengan bab syukur, pujian kepada Allah. Falakal hamdu ala ma qadai. Dalam doa kunut kita tu. Falakal hamdu ala ma qadai. Bagi engkau ya Allah jua pujian-pujian atas perkara yang engkau qadakkan. Falakal hamdu, bagi engkau jua ya Allah kepujian ala ma qadai, atas perkara yang engkau qadakkan. Hak engkau qadakkan pujian belaka. Hak engkau qadak ada baik, ada jahat, termasuk maksiat. Pujian kau mana? Pujian pandang datang daripada Allah. Datang daripada Allah, pujian lah. Datang daripada ikhtiar usaha. Haram kita mengangkatkan pujian atas perkara maksiat. Kita melakukan perkara maksiat. Kita mencuri, berjaya kita mencuri, alhamdulillah malam ni hasil banyak. Haram. Sebab itu mencuri perkara maksiat. Haram kata alhamdulillah. Tulis-tulis nombor ekor, kena naik alhamdulillah. Haram hukumnya. Sebab kita mengangkatkan pujian kepada Allah atas perkara maksiat dari sudut pilihan dan perbuatan kita. Dari sudut qada Allah, falakal hamdu ala ma qadai. Bagi engkau ya Allah jua pujian-pujian atas sekalian perkara yang engkau qadakkan, termasuk perkara maksiat dari sudut qada Allah, bukan dari sudut pilihan dan perbuatan kita. Dari sudut pilihan dan perbuatan kita, haram kita mengangkatkan pujian kepada Allah atas perkara yang maksiat. Jadi samalah bab redha ke bab pujian kepada Allah atas yang Tuhan qada, sama saja. Dari sudut qada Allah, dari sudut ikhtiar dan usaha kita. Tapi kita ni bercampur dah ni, pergi kepada bab ketaatan batin. Redha, syukur, pujian kepada Allah, itu adalah bab syariat batin, tasawuf. Bab zahir, bab syariat zahir itu macam biasalah, ikhtiar usaha asbab kita macam biasa. Jadi insya-Allah minggu depan kita masih lagi perbicaraan di rukun iman yang keenam. Kalau kira nak masuk pada persoalan qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahhimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.